Masalah. Ya. Masih Datuk Tua, masih Menteri. Tolong. Kepada rakan-rakan yang di sebelah sana, bila rakan-rakan berucap saya tak bising, so sekarang terbukti bahwa Damansara was controlling mantan Menteri Kewangan dulu. Sila Damansara. Dikontrol Menteri Kewangan dulu. Tarik balik, pasti salah. Tarik. Saya jemput YB Damansara. Betul, tarik balik apanya? masih Tua. Tuduhan daripada pasti Damansara salah. run everything including Kan JSC. tak dengar. We know. Now. Tolong. Bertenang semua. YB Damansara, sila. Masih. 3 soalan. Nombor 1, dalam surat yang baru dibangkitkan tadi yang bertarikh 11 hari bulan Februari. Nombor 1, adakah show dalam surat tersebut untuk menerima tawaran 1.75 bilion itu? Yang saya tahu, PH telah pun tolak tawaran tersebut. Nombor 2, dalam kenyataan yang telah pun dibuat oleh bekas AG, Tan Sri Tommy Thomas, beliau tidak menyebut bahawa kerajaan tidak patut membuat penyelesaian luar mahkamah. That's also disingenuous of you to say that he said no settlement outside of the courts. Dia sebut penyelesaian luar mahkamah, masa yang paling baik untuk berbuat begitu adalah selepas pihak government dibawa ke mahkamah dan pengarah-pengarah mereka kena masuk ke mahkamah untuk menghadapi tuduhan. That gives us the maximum leverage. I quote from his statement, the maximum leverage to obtain the highest compensation from Goldman Sachs. Nombor 3, dalam isu 1.4 bilion nilai aset yang akan dipulangkan kepada Malaysia yang dijamin, nilainya yang dijamin oleh pihak Goldman Sachs. Goldman Sachs telah pun membuat pengumuman di New York Stock Exchange bahawa 1.4 bilion ini mereka mempunyai keyakinan bahawa mereka setelah membuat segala penilaian dan pengiraan, mereka tidak akan mengeluarkan 1 sen pun untuk membiayai jaminan tersebut. Maksudnya 1.4 bilion ini aset yang akan dipulangkan ke Malaysia, memang kita akan terima pun walaupun tak ada jaminan daripada Goldman Sachs. Maksudnya kita tak ada tambahan 1.4 bilion daripada Goldman Sachs. So minta penjelasan daripada satu lagi soalan, minta maaf Menteri. Saya juga nak tanya 1.4 bilion ini, adakah ianya aset yang hanya berkait dengan bond 6.5 bilion yang telah pun diumumkan ataupun diterbitkan oleh Goldman Sachs, ataupun semua aset, tak kira sama ada dibeli dengan wang daripada 6.5 bilion ini atau wang 1MDB yang dijana daripada pinjaman yang lain. Sebab penjelasan yang telah pun dibuat oleh pihak kerajaan dengan pihak Goldman Sachs adalah bercanggah. Setahu saya pihak kerajaan kata hanya daripada dana 6.5 bilion bond tersebut akan masuk dalam jaminan ini. Tapi mengikut pengumuman Goldman Sachs, macam semua pulangan aset ke Malaysia, tak kira sama ada 6.5 bilion daripada 6.5 bilion bond ataupun pinjaman lain, akan termasuk dalam 1.4 bilion tersebut. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Saya ingin mengingatkan YB Damansara, kerajaan terdahulu telah mendaftarkan kes jenayah terhadap Goldman Sachs dan 17 orang pengarahnya seperti yang disebut. Tetapi sehingga kini tiada seorang pun pengarah tersebut dihadapkan ke mahkamah. Proses penyerahan pertuduhan tersebut masih belum terlaksana. Sekiranya pendakwaan dibuat di Malaysia, kesemua 17 pengarah perlu diekstradisi untuk dibicarakan di Malaysia. Proses ini tidak pernah pun dilaksanakan semasa beliau menjadi peguam negara. Ya, sekiranya proses ekstradisi ini dimulakan, ia tentunya akan ditentang oleh 17 pengarah tersebut. Dan tiada kepastian sama ada mereka berjaya diekstradasi ke Malaysia. Pada masa yang sama, denda ke atas syarikat mungkin tidak akan mencukupi untuk menanggung liability daripada bond yang akan matang pada tahun 22 dan 23. Soalan kedua, yang mengenai sama ada 1.4 bilion
guarantee yang diberi oleh Goldman Sachs. Jadi seperti mana yang Berhormat Damansara tahu, aset yang dibekukan tidak semestinya akan diterima pada nilai yang sama. Betul tak? Perkara ini jelas ketika Malaysia berusaha mendapatkan semula bond equanimity. Dari harga pembelian $250 juta, Malaysia hanya memperolehi semula 125 juta $. Dan ini juga sebelum ditolak kos pemulihan dan penyelenggaraan. Begitu juga dengan kes jet Bombardier. Jet Bombardier ini bernilai 35.37 juta $, yang dirampas di Singapura dan dijual oleh pihak berkuasa Singapura dengan hanya $137,615. Akhirnya Malaysia hanya menerima 136,500. So ringkasnya tiada kepastian kita akan dapat merealisasikan dan mendapatkan semula nilai penuh aset yang telah dibeku dan dirampas di seluruh dunia. Dalam penyelesaian ini, jumlah yang dipersetujui adalah jumlah yang sebenarnya akan diterima oleh Malaysia. Bukan hanya sekadar nilai yang diisytiharkan dari aset yang disita. Sorry. Yang Bala Menteri, YB Menteri. Saya ingin bertanyakan Yang Berhormat Menteri, sama ada penyelesaian 2.5 bilion cash wang tunai dan 1.4 bilion ringgit dalam bentuk jaminan untuk aset-aset yang akan dikembalikan. Adakah ia mendapat kelulusan daripada jemaah menteri? Kerana adakah ini keputusan oleh 1-2 orang ataupun oleh jemaah menteri? Kerana bila sebut tentang cadangan oleh bekas peguam negara, saya kena sebut bahawa I'm not being briefed tentang utusan surat di antara peguam negara dan juga Perdana Menteri. Kerana akhirnya yang penting ialah apabila satu penyelesaian yang begitu penting ini, ia harus diluluskan oleh pihak kabinet. Dan di sini saya pun ingin menarik perhatian Yang Berhormat Menteri tentang kenyataan Goldman Sachs pada 24 hari bulan Julai, di mana mereka menyatakan dengan izin, there is no significant risk exposure to the guarantee for 1.4 billion ringgit in assets seized by government authorities throughout the world. Dengan kata lain, Datuk Yang Dipertua, bahawa Goldman Sachs dari segi komitmennya ialah sekadar pembayaran wang tunai 2.5 bilion $. Sedangkan 1.4 bilion yang disebut tadi adalah aset yang telah pun dirampas. Dan dalam kacamata ataupun dalam pandangan Goldman Sachs sendiri, ia tidak menimbulkan tanggungan risiko yang tinggi untuk memerlukan mereka membuat komitmen yang lebih besar. So dengan ringkasnya, Goldman Sachs hanya perlu membayar 2.5 bilion $. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bagan. 2.5 bilion ialah secara tunai. 1.4 bilion ialah garanti, bank garanti. Dan seperti mana semua yang berhormat tahu, bank garanti itu macam tunai lah. Kalau dia tak dapat kita tak dapat balik 1.4 bilion, dia akan bayar kita 1.4 bilion. In fact, dalam masa 2 tahun, kalau kita tidak dapat 500 juta daripada mereka, daripada segi aset, dia akan bayar kita dulu 250 juta tunai. Ya. So, kalau boleh, Tuan Yang Bertua, saya nak silakan sini. Boleh, Menteri. Sini, di masa your time. Keputusan Kabinet tak? Tentang penyelesaian 3.9 bilion. 2.5 bilion cash, 1.4 bilion dalam bentuk jaminan. Adakah dapat kelulusan daripada Kabinet? Saya kena... Ini kelulusan masa Pakatan Harapan? Bukan. The deal that you announced, is it approved by Cabinet? No? Is it approved by Cabinet? Ya, Speaker. Tak perlu jawab. Bila kerajaan jawab, ini hak kerajaan. Kabinet tak kabinet, hak Kerana kerajaan. kononnya, Depan Perdana Menteri ini macam tanya keputusan yang dibuat oleh beberapa Mestilah orang, keputusan Kabinet. bukan oleh Kabinet. Untuk perkara sebesar ini, kerajaan sepenting jawab. ini, ia harus diluluskan oleh Kerajaan Kabinet. jawab. Ada pula Adakah tanya ia ini keputusan diluluskan oleh atau Kabinet? tidak? Ini semua takut kebenaran. Sila duduk. Saya rasa ini keputusan Kementerian Keuangan dan semestinya akan dibawa di Kabinet dia. Okey. Is it approved by Cabinet?
Okey, saya akan jawab. Saya ingat, saya faham tadi. Saya ingat surat tu sama ada disetujui oleh Kabinet. Tapi soalan yang Berhormat Bagan ialah sama ada 3.9 juta ini disetujui oleh Kabinet. 3.9 bilion ini disetujui oleh Kabinet. Saya nak maklumkan di sini, di mana Kabinet telah memberi kuasa kepada Attorney General dan pasukannya untuk berunding dengan untuk cari penyelesaian. Ini luar biasa, Dr. Betul. Dah. Kerana Adalah untuk satu jumlah selesai. Bagan mengilukan rakyat. Bagan mengilukan Dewan banyak kali. Cukuplah Bagan. Janganlah Okey. Sepatutnya diluluskan oleh Kabinet. Boleh ada pandangan berbeza. Tapi untuk jumlah sebesar ini, 3.9 bilion US dollar tak boleh dipuluskan oleh 1-2 orang. You are talking about more than 10 billion. It should be approved by Cabinet. Ini sama dengan kes 1MDB dengan kes yang dikaitan dalam mahkamah. Di mana satu orang buat keputusan. Ia harus diputuskan oleh Kabinet. Mengapa tidak diputuskan oleh Kabinet? Ini satu isu accountability dan transparency. Dan jadi betul. Ia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Okey. Yang Berhormat Bagan. 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 Saya rasa Yang Berhormat semua. Menteri Kewangan telah pun menjawab bahawa pasukan perundingan itu diberikan mandat oleh Kabinet. Dan apabila sesuatu itu telah dicapai oleh pasukan itu, maka sudah tentu Kabinet nanti akan meratifikasi. Ia akan, itu prosedurnya. Itu prosedurnya. Yang Berhormat, kita di Yang Berhormat, saya rasa telah pun diterangkan bahawa mandat diberikan sepenuhnya kepada pasukan tersebut dan apa-apa keputusan yang dicapai sudah tentunya akan dibawa ke Kabinet untuk That means diratifikasi. it was not approved by Cabinet before you make the announcement. Itu prosedur biasa. That is extraordinary. Announcement, Kalau ya. kita pergi bank, Board of Directors. Announcement. Yang Berhormat. Saya tahu. Saya faham. Bagi Menteri jelaskan dulu Yang Berhormat Bagan. Bagi Menteri jelaskan. Okey. Saya rasa telah diterangkan. Sila teruskan ke hal yang lain. Tuan Yang Betul. Masa pun dah tamat sebenarnya. Tapi tolong ke perkara yang lain. Speaker. Okay, saya Menteri Keuangan terus jawab. Untuk kami dengar pembohongan yang telah dibuat. Tak payahlah yang tu, berada duduklah. Speaker. Yang Berhormat. Sila duduk. Tolong. Masa pun dah tamat. Saya rasa Menteri banyak lagi benda yang nak diperkatakan. Tolong teruskan. Saya Menteri. Boleh, Menteri. YB Menteri. Ini yang GST refund ni betul ke 19.4 bilion ni dirompak? Betul atau tidak? Saya nak jawapan daripada Menteri sama ada GST. Yang mana tu? Dirompak atau tidak 19.4 bilion itu saya nak tanya. Rompak atau tidak? Sepatah je. So Yang Berhormat, Yang Berhormat. Peraturan yang mana tu? Yang mana? Pembohongan oleh saya. Let him tarik balik. Tak, point of Tarik order. balik. Yang Berhormat semua. Kalau kelang kabut macam ni, saya tangguh saja mesyuarat. Okey, kita nak habiskan atau tak?
Point of order number berapa? Menteri Kewangan bentang lagi, bagi buka semua senang. Tak boleh buat unparliamentary language. Itu ialah unparliamentary language. Pembohongan tak boleh disebut. Saya tadi tak sebut bohong. Saya cakap this is not in compliance with good governance and good administration. Kerana tak diputuskan oleh kabinet. Dia perlu cakap saya bohong. Minta arau tadi balik. Okey. Saya sebenarnya tadi yang kelang kabut tu saya pun tak dengar. Boleh saya cek handset dulu? Boleh saya cek handset? Saya cek handset. Bagan kata dulu perompak. Lagi teruk daripada tu. Cekkan saja speaker. Menteri. Alright. Baik semua. Baik semua. Biar saya cek handset. Kemudian saya akan tangani perkara itu. Yang Berhormat Menteri nak teruskan atau nak beri Yang Berhormat Pengsian jalan? Saya akan jawab soalan. Cik Hansa. Siap, sikit aja. Menteri, saya ingin tanya 19.4 bilion GST refund itu dirompak atau tidak? Okey, terima kasih Yang Berhormat. Mungkin biar saya jawab. Saya nak jawab. YB Bagan. Kalau tak betul tak payah cari. Dari segi governance YB Bagan, saya understand, saya faham apa yang dibangkitkan oleh YB Bagan. Saya pun nak tanya juga keputusan zero rate GST ni. Keputusan zero rate GST ni tidak pernah pula pergi ke kabinet oleh mantan. Tengok siapa punya keputusan. Tahu keputusan. Ya. Wah, itu Menteri Kewangan boleh buat ke? Yang Berhormat Menteri Kewangan nak beri laluan lagi ke atau nak teruskan? Sebab dah habis masa. Banyak laluan dah. Dah habis masa. Tapi mungkin saya nak jawab soal. Tolong sambung. Saya nak jawab. Yang Berhormat Bagan laluan tidak diberi. Saya ingin menjawab Yang soalan Berhormat Bagan tadi. Saya ingin menarik perhatian Dewan kepada PAC tahun 2019 ni mengenai GST. No, tapi Yang Berhormat, amaran 1, amaran 2. Duduk. Tolong duduk. Amaran 2. Tolong duduk. Menteri tak bagi laluan. Saya ingin juga menarik perhatian kepada jawapan untuk YB. Menteri tak bagi laluan. Tolong. Tolong. YB Maslan. Saya dah amaran 2 ni. Saya dah amaran kedua. Silakan. Amaran ketiga gantung 1 bulan. Lagi satu saya. Okey, terima kasih Yang Berhormat Pontian mengenai soalan GST itu. Ini saya ingin menarik perhatian Dewan kepada laporan Jawatan Kuasa Kira-kira Wang Negara PAC pada tahun lepas yang dibentangkan di Dewan Yang Mulia ini, di mana PAC pun telah menjalankan siasatan ke atas tuduhan yang dibuat tadi. Ini saya nak rumuskan antara lain bahawa tidak ada kehilangan hasil dalam kutipan hasil GST. Ini hasil lagi besar. Ini bagian bohong besar. Sila. Hasil saya rasa masa pun dah tak ada. Kita berikan lantai percakapan kepada Menteri Kewangan. Okey, Tuan Yang Bertua. Menteri, dalam laporan PAC tersebut dia ada mengatakan bahawa pekan pecah amanah. Saya rasa Menteri tak bagi laluan. Juga ada dalam laporan PAC. Menteri tak bagi laluan. Tidak hilang tapi wang diselewengkan. Tuan Yang Bertua. Menteri tak bagi laluan. Menteri tak jawab macam tu. Tuan Yang Bertua. Tolonglah, kita ada dekorum sedikit. Masa pun dah tamat sebenarnya. Saya pun tak nak halau orang keluar daripada Dewan ni. Tolong. Menteri Kewangan. So, Tuan Yang Bertua. 5 minit. Tak, saya nak tutup sekarang. 5 minit. Saya rasa setakat ini sajalah jawapan saya. Menteri, jangan. Dan saya akan berikan jawapan bertulis untuk soalan-soalan. Menteri. Speaker. Yang lain-lainnya. Jawapan Menteri Kewangan yang hebat yang telah memberi keterangan fakta kepada rakyat harus Speaker, how can you allow this to go on and on? Arau selalu baca Dewan. Manage the house better. Manage the house better. Seorang penipu, seorang Be answers in the Dewan and you didn't allow that to happen. 10 Ogos 2020. Where are the